Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dengan limpah dan kurnianya kita dapat hadir untuk bersua muka di sini. Kita ada pelajar di di Dewan, di dataran HCP dan juga di asrama yang kena kuarantin sekejap sebab datang daripada Zoom merah Jadi saya sangat-sangat berbesar hati kerana dijemput untuk memberi sedikit taklimat tentang unit kesawanan Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Jadi untuk hari ini taklimat unit pembangunan kesawanan atau lebih dikenali sebagai UPU Polimas. Untuk sesi Disember 2020 ini, saya sebagai ketua unit yang sebenarnya baru saja dilantik bulan 7 tahun 2020. Sebab kita punya ketua unit yang sebelum ini telah bersara, pencen. Jadi saya diberi tanggungjawablah untuk menguruskan unit bersama-sama dengan AJK daripada pelbagai jabatan sebenarnya. Sebab unit kesawanan kita bukan dimonopoli oleh satu jabatan sahaja, tapi unit kita ini adalah daripada jabatan-jabatan yang ada dalam Politeknik, Polimas. Jadi saya nak ucapkan syabas, syabas dan juga tahniah pada semua pelajar semester 1 Disember 2020. Syabas dan tahniah. Jadi anda semua adalah orang-orang yang bertuah yang Allah pilih untuk masuk, untuk menerima rezekinya, untuk rezeki mendapatkan ilmu. Ilmu sebab ada setengah orang dia tak ada rezeki nak menimba ilmu. Jadi you all ni adalah antara orang yang bertuah. Daripada awal you all melangkah masuk ke Politeknik ni, anda adalah orang yang bertuah lah. Bertuah. Kita patut bersyukurlah terhadap rezeki yang kita dapat walaupun sedikit, apatah lagi kalau rezeki yang banyak. Jadi ini rezeki untuk dapatkan ilmu lah. Kita ada pensyarah-pensyarah yang hebat dalam Politeknik ni. Kita dapatkan ilmu-ilmu daripada dia untuk jadi hebat macam dia juga. You all nak jadi hebat macam pensyarah yang ada ke? Alhamdulillah, saya doakan semua orang akan jadi hebat-hebat belaka. Sebelum kita pergi kepada taklimat, saya nak minta tolong kepada semua yang ada di Dewan, di dataran dan juga di asrama untuk scan QR code kehadiran ni. Sebab kita ada sedikit soalan yang berkaitan dengan kesawanan untuk kita tapis dan kita proseskan, kita tapis. Jadi nak minta tolonglah, rasanya AJK MSK dah edar kot QR code. Tadi saya ada bagi satu kertas untuk semua dekat sini, dekat luar dan juga yang dekat asrama tu melalui Google Classroom QR code dia you all boleh scan lah. Macam yang dipaparkan di sini.
Nampak tak QR code yang pada paparan? Okey, itu QR code kehadiran. Minta tolong. Ada 1-2 soalan aja yang berkaitan dengan keusahawanan. Okey, dan ini juga kita akan jadikan sebagai satu orang kata apa, proof yang kita dah buat sedikit taklimat lah untuk pelajar-pelajar baru, ya, dalam pembudayaan keusahawanan lah di Polymas. Tu kakak-kakak, abang-abang ada dah ada yang edar. Okey. Okey, terima kasih bagi yang dah scan. Okey, jawab sedikit saja soalan dekat situ. Okey, so kita boleh mula sikit dengan pengenalan kepada unit keusahawanan. Okey, so sebenarnya pada mulanya unit keusahawanan ini, unit keusahawanan Polymas ini ditubuhkan di bawah Jabatan Perdagangan, tapi sekarang ini ia merupakan sebuah unit sokongan akademik yang bernaung dan bertanggungjawab di bawah penerusan TPSA ataupun Timbalan Pengarah Akademik, Sokongan dan Akademik, dan juga pengarah politeknik lah. Okey, jadi unit ni ditubuhkan bagi merealisasi program pembangunan di peringkat politeknik sejajar dengan usaha mendukung dasar pembangunan keusahawanan Institut Pengajian Tinggi IPT. Apa dia punya dasar? Melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai nilai pemikiran dan atribut keusahawanan. Dah habis. Okey, seterusnya. So jom kita tengok dulu sebelum kita pergi kepada slide-slide seterusnya, kita nak faham dulu susur galur bagaimana unit keusahawanan ini ditubuhkan di setiap IPT Di setiap IPT kena ada terutamanya kita di Politeknik dan Kolej Komuniti lah. Okey, kita politeknik, adik kita kolej komuniti. Kita saling bergantungan jugalah, saling melihat, saling cuba untuk berganding bahu mencapai kita punya dasar lah, misi dan visi. Alah, tak berapa nampaklah juga carta KPT tu kecil sangat. Saya dekat sini, dekat TV pun saya tak nampak apa. Sebelum tu, pergi slide sebelum tu, yang carta KPT tu, gitu. Okey, saya baca sikitlah carta KPT tu. Yang atas sekali adalah menteri. Jadi siapa menteri? Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Siapa tahu? Nama apa tak tahu? Nama apa? Ada rambut? Memanglah. Siapa dia? Tak kenal? Kita ni politeknik. Politeknik ni bawa KPT Dan KPT ni menteri dia adalah saya dengar Nuraini. Okey, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Kenal kan? Kenal, alhamdulillah. Okey. Jadi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, kalau sebelah situ kau nampak tu saya highlight kuning. Atas sekali dia kata apa? Dia kata itu adalah agensi di bawah KPT. So kita adalah yang kuning itu adalah sebenarnya JPPKK.
Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community. Kita lah tu yang kuning tu, dan saya letak juga anak panah tu. Okey. Jadi KPT ni, dia ada misi visi dia. Okey. Dan di bawah KPT ada JPPKK. Okey, Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community. Okey. Kita tengok pula carta JPPKK. Okey, kita tengok. Di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, kita ada ketua pengarah dia. Okey, ketua pengarah dia yang tersenyum manis itu, ya, dia merupakan pengarah wanita pertama. Ya, pengarah JPPKK wanita pertama yang baru dilantik 5 Januari lepas. Okay, sebelum ni didominasi oleh lelaki. Untuk tahun 2021, wanita ataupun kaum Hawa diberi kepercayaan, keyakinan, untuk menguruskan Jabatan Pengajian Politeknik ataupun Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Okay. Nama dia yang berbahagia TS tu Technologies. Okay, dia ada title dekat situ. Yang berbahagia TS Zainab Ahmad. Okay, dia merupakan ketua pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Okay, di bawah jabatan ini kita ada timbalan dia dan sebagainya. Dan di bawah itu juga kita ada bahagian-bahagian khas yang diwujudkan bagi memastikan jabatan JPPKK ini berjalan dengan sangat lancar. Okay, so kalau you tengok kat sini, dia ada 11 bahagian. 11 bahagian, dan kita unit keusahawanan berada di tu yang warna kuning tu, bahagian ambilan dan pembangunan pelajar. Okey. Bahagian ambilan dan pembangunan pelajar. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai BAPP lah. Okey, so slide seterusnya. So di bahagian BAPP ni kita ada pengarah dia. Ada pengarah juga. Okey, bahagian pengarah dia pun juga wanita. Ni semua wanita kebal ni, wanita hebat. Okey, sebab itu dilantik jadi pengarah. Kan? Jadi kita tengok dulu pengarah dia Puan Nur Aniza binti Muhammad Yusof. Okey, ini adalah yang tulis yang kecil tu, yang you all tak nampak tu. Okey, itu adalah peranan yang dimainkan oleh bahagian ambilan pelajar ni. Ambilan dan pembangunan pelajar. Okey, dan saya highlight yang kuning itu. Okey, dia kata apa? Saya baca sikit. BAPP, yang atas tu saya baca sebab atas tu bahagian ambilan yang ambil you all masuk politeknik lah dan college community. So saya baca sikit peranan dia yang lain yang berkaitan dengan keusahawanan. Dia kata BAPP turut berperanan dalam dalam merancang, mengurus dan melaksanakan program pembangunan dan pembudayaan keusahawanan pelajar berdasarkan pelan tindakan keusahawanan institusi pendidikan tinggi. Jadi saya highlight dekat situ. Maksudnya bahagian inilah yang bertanggungjawab, okey, merancang, okey, memberi peruntukan kepada politeknik dan college community bagi membudayakan keusahawanan di politeknik dan college community. Okey. Jadi kita lihat pula kepada misi visi JPPKK yang dipegang oleh semua politeknik dan college community.
Okey, tak nampak juga. Tak apalah, saya bacalah sikit. Antara misi JPPKK adalah menjadi peneraju institusi TVET yang unggul. Okey. TVET tu apa? Technical and Vocational Education. Kan? Okey, dan kita tengok dia punya misi dia, ada 4 misi dekat situ yang saya highlight. Okey, adalah salah satu misinya adalah untuk melahirkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Jadi daripada atas tu, daripada KPT, usahawan sampai ke bawah. Dia punya misi dia. Jadi dia nak jadikan kita semua ni pelajar yang mempunyai akademik yang hebat dan mempunyai satu lagi kita panggil potensi untuk menjadi usahawan yang hebat juga. Tak semestinya usahawan ni lahir daripada pelajar diploma pemasaran. Tak semestinya. Okey. Usahawan yang hebat juga dekat luar sana, okay, ada usahawan yang dia punya akademiknya daripada kejuruteraan. Dia orang engineering, tapi dia boleh jadi usahawan yang hebat. Sebab apa? Dia ada extra knowledge pasal usahawan, keusahawanan itu. Okay, mana dia dapat? Basic dia dapat di Politeknik, IPT lah, Politeknik, College Community, okay, IPT yang lain. Okay, jadi keusahawan ini memang diterap lah kepada semua pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Okey, selepas kita lihat kepada misi-visi JPPKK, okey, kita akan lihat kepada Carta Unit Pembangunan Keusahawanan Polimas lah. Kita ada JPPKK, bawah JPPKK kita ada 36 buah politeknik. Okay, College Community saya tak boleh ingat berapa college community, memang banyak lah. Setiap daerah akan ada college community-nya. Okay, dan Polimas merupakan politeknik yang ketiga. Ketiga ditubuhkan. Dan bagi merealisasikan misi-visi JPPKK ini, so semua politeknik dan college community telah menubuhkan unit keusahawanan, unit keusahawanan masing-masing, termasuklah Polimas. Jadi kita tengok carta unit pembangunan keusahawanan Polimas. Itu dia punya logo dia yang terbaru. Terima kasih kepada AJK yang ada. Sebelum ni dia bertungkus lumus nak menaikkan semula unit keusahawanan. Okey, jadi dia dah ada logo dia sendiri. Okey. Kita ni penaung dia adalah pengarah lah, dan kita ada penasihat iaitu TPSA kita, Dr. Muhammad Azmin. Memang banyak sangat memberi sokongan pada unit ni. Jadi dua-duanya adalah insan-insan hebat di Politeknik ni. Jadi kita ada ketua unit, kita ada penolong ketua unit, dan kita ada setiausaha 1 dan 2 dan juga bendahari 1 dan 2. Okey, yang mana dia banyak berada pada bahagian pengurusan dan keuangan lah. Dan kalau you tengok dekat situ kita ada penyelaras Penyelaras daripada Jabatan Perdagangan, Jabatan Pengajian Am, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Jabatan Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Mekanikal dan juga Kejuruteraan Elektrik. Jadi unit ni itu yang kata merantasi semua jabatan. Okey, unit ni semua jabatan, pelajar semua jabatan dan pelajar dan pensyarah semua jabatan akan terlibat dengan unit ini. Okey. Jadi daripada visi JPPKK tadi, Polimas telah mewujudkan misi dan visi Polimas sendiri sejajar dengan misi JPPKK tadi.
Okay, kalau kita tengok visi Polymas adalah menjadi institut TVET yang unggul. Dan salah satu misi Polymas adalah, kita tengok yang ketiga tu, ya, anak panah 3 nunjuk ke atas. Ya. Melahirkan graduan yang holistik dan seimbang serta berciri keusahawanan. Disebut lagi keusahawanan. Okey. Jadi memang visi-visi ni dipeganglah oleh Polymas, ya. Okey. Jadi bagi memastikan misi-visi yang ditetapkan oleh Polymas ini tercapai, jadi unit ini disertai oleh para pensyarah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang bidang akademik. Ya, macam saya cakap tadi, yang penyalas daripada semua jabatan berbeza-beza, latar belakang akademik juga berbeza-beza. Okey, tahap akademik juga berbeza-beza. Ada yang PhD, ada master, ada yang ijazah sarjana muda. Okey, kita kalau tak silap saya ada 30% daripada pensyarah yang ada ada PhD, ya, PhD. Bukan perasaan hasad dengki, ya. Okey, PhD itu adalah antara level yang tinggilah, ya, dalam akademik. Okey, so tu yang saya kata hebat-hebat tu, ya. Okey, saya sebagai ketua unit keusahawanan, saya dibantu oleh Dr. Nur Aziza binti Abdul Aziz kat ujung sana. Tu doktor tu. Ya. Dr. Nur Aziza. Okey, seterusnya kita ada Puan Multazimah, ya, sebelah sini. Ya, yang depan sebelah sini. Okay, Puan Multazimah binti Mat Daud. Okey, daripada JP. Okey, Jabatan Perdagangan. JP Jabatan Perdagangan lah, ya. Dan kita ada Puan Siti Khairul Baria binti Mahmud daripada Jabatan Perdagangan juga. Okey, kalau you tengok itu, saya senaraikan juga apa tanggungjawab mereka dalam unit lah. Ya, tanggungjawab mereka dalam unit yang pastinya tanggungjawab untuk memenuhi KPI. Okey, yang tu yang lebih penting. Okey, saya tak katalah yang lain tak penting, ya, tapi KPI ni, sebab KPI ni ada yang KPI yang memenuhi ataupun untuk mencapai KPI Polymas. So KPI itu saya highlight sikitlah. Okey. Seterusnya kita ada Puan Wan Mashita binti Yusof, okey, daripada JP juga. Okey, seterusnya sekejap, saya nak tengok siapa dia kat belakang. Dengan student. Saya ingat. Okey, kita ada Lieutenant Muhammad Zaki bin Osman. Alamak, ada T keluar kat situ. Jadi Tuan Zaki kat ujung tu dah kenal daripada awal kan? Daripada mula you masuk kan? Tuan Zaki lah adalah antara AJK Keusahawanan dan juga AJK MSK yang bertungkus lumus pagi, petang, siang, malam, okay, untuk memastikan keselamatan dan juga kebajikan pelajar baru ni, kamu semua ni di Politeknik ni lah. Okay. Okey, kita ada juga Cik Muhammad Nazran bin Hamzah, ya, daripada JP. Tuan Zaki tadi pun daripada JP, ya. Dan kita ada juga Cik Roshdi Bakar, okay, daripada JP juga. Kita ada Puan Kukriah Akliniza, ya, binti Zakaria, okay, daripada JP juga. Okay, JP, ya. Okey. Seterusnya, ini baru keluar JKE. Ini doktor juga, Dr. Mazita binti Ali. Okey. Ini adalah antara kita punya tim UPU. Seterusnya kita ada Puan Siti Mariam binti Zainul daripada JKE. Sebenarnya saya minta semua AJK untuk kalau ada yang berkelapangan untuk hadir pada hari ini untuk berkenalan dengan you all semua. Tapi
Biasalah sebagai pensyarah ini dah minggu yang pertama sesi pengajian ini, ada banyak sangat kekangan dari segi kita ada kursusnya, ya, kursus walaupun tak bersemuka, ada kursus online. Saya sendiri tadi pun ada taklimat sebagai penasihat akademik yang baru. Okey, jadi saya tinggalkan, saya masuk sekejap tadi. Saya tinggalkan untuk saya datang taklimat di sini. Okey, dan jadi yang tak hadir tu memang tak berkelapangan lah, ya. Nasib baik Tuan Zaki ada, sebab Tuan Zaki adalah antara AJK MSK, no. Okey, seterusnya kita tengok ramai ni. Kita punya tim UPU, Kita ada Puan Nurbaiti Azlina, ya, binti Bashiruddin daripada JKE, ya. Tahu kan JKE, JP apa semua tu, tahu tak? JKE Elektrik kan? Okey. So kita seterusnya adalah Izian Wahida, ya, binti Zainuddin daripada JKA. Ya, kita ada Cik Muhammad Firdaus bin Abdul Rashid daripada JKA. Okey. Kita ada Ustazah Qadzirah binti Ahmad daripada JPA, ya, pengajian am. Okey, kita ada Ustaz Kamsani, ya, daripada JPA juga. Kita ada Puan Nomiza binti Tajuddin daripada JTMK. Kita ada Puan Hazaliana binti Afendi daripada JTMK. Kita ada Cik Muhammad Izham bin Abdul Rahim daripada JKM. Kita ada Puan Asmaniza binti Ibrahim daripada JMSK dan juga Puan Niza Nurul Huda binti Nikmat daripada JKM. Okey, jadi ini adalah antara penjelas-penjelas jabatan yang dipilih untuk mengendalikan unit keusahawanan ni lah. Ya, sama-sama untuk mengendalikan unit keusahawanan ni. Okey, baik. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Ya, saya nak highlight sedikit di sini. Yang mana di peringkat KPT, ya, di peringkat KPT, ya, baru-baru ni 19 hari bulan 2, baru sangat lagi. Okey, YB Datuk Nuraini, ya, telah melancarkan satu pelan tindakan keusahawanan IPT, ya, 2021 hingga 2025 dan panduan pendidikan keusahawanan bersepadu. Okey, jadi kita tengok pentinglah, ya. Penting sangat-sangat. Okey, keusahawanan ini berada di dalam orang kata apa, bidang akademik ni. Okey. So seterusnya, okey, Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, telah melancarkan pelan tindakan keusahawanan institusi pengajian tinggi, ya, PTK IPT 2021 hingga 2025. Ya, dia ada target dia. Dia juga telah melancarkan panduan pendidikan keusahawanan bersepadu IPT ataupun MOHE, ya, MOHE Guide to Entrepreneurship Integration to Education, okay, EIE, bagi mendukung kelestarian agenda keusahawanan di institusi pengajian tinggi serta melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan pelajar dan graduan IPT. Okay. Jadi dua dokumen ini, ya, merupakan asas, ya. Dia kata asas yang lebih tuntas, ya, maksudnya asas yang lebih lengkap lah, ya, dalam mengupayakan ekosistem keusahawanan di IPT, ya, termasuklah dari aspek kurikulum, ya. Kedua-duanya saling melengkapi dari aspek strategi dan juga fokus utama yang digariskan. Okay, jadi pelan tindakan keusahawanan IPT 2021 hingga 2025 ini bermatlamat untuk mentransformasikan lanskap keusahawanan di IPT, ya, daripada keusahawanan yang berasaskan keperluan kepada keusahawanan yang berasaskan peluang. Okey. Kita sekarang tengah membangunkan banyak usahawan yang boleh buka bisnes dan jadi job creator. Ya, bukan saja dia berniaga, tapi dia bagi peluang orang lain juga untuk berniaga ataupun bekerja di bawah dia. Jadi job creator.
Okey, jadi itu lebih baguslah. Okey, jadi 3 teras utama yang di highlightkan di sini adalah memantapkan ekosistem kesawanan yang bersinergi dan holistik. Okey, memperkasakan jaringan kesawanan yang berimpak tinggi. Ya, sekarang ni semuanya berimpak tinggi. Okey, sebab apa? Sebab dia menekankan kepada kesawanan yang berteraskan inovasi dan teknologi. Ya, kita sekarang ni inovasi kita, teknologi kita semua dah mencapai tahap yang lebih tinggi. Okey, jadi kita nak juga bidang kesawanan ni menjadi kesawanan yang ada impak yang tinggilah, ya, berasaskan teknologi dan juga inovasi. Okey, seterusnya. Okey, alah tak nampak juga ya. Okey, so ini adalah antara usaha KPT ya untuk menambah bilangan usahawan dalam kalangan graduan IPT. Ya, antaranya menerapkan elemen keusahawanan merentasi kurikulum dan bidang pengajian. Nanti saya akan highlight sedikit pasal kursus yang akan kamu semua ambil. Ya, selain daripada akademik, contohnya kalau perdagangan dia akan belajar pemasaran dan sebagainya. Okey, dia akan ada beberapa kursus yang dia kaitkan dengan kesawanan. Begitu juga dengan engineering, ya, selain daripada you belajar macam mana, contohlah elektrik, bagaimana nak sambung wayar itu wayar ni, okey, you juga akan belajar kursus kesawanan. Okey, ada kursus wajib ya untuk kesawanan. Dan antara lain menjadikan modul kursus asas kesawanan sebagai subjek wajib di IPT, seperti mana saya cakap tadi, melaksanakan rangka kerja penjana pekerjaan atau job creator framework. Okey, menyediakan incubator kesawanan bagi membantu pelajar mendapat latihan yang sistematik. Okey, di unit kesawanan kita ada incubator. Okey, ada beberapa pelajar yang kita memang develop. Kita kata apa? Gilap dia ya dalam satu projek. Okey, daripada A sampai Z lah projek tu habis. Okey, untuk menjadi seorang usahawan. So, memperkenalkan dasar Green Lane, okey, memberikan keutamaan kepada perniagaan dan koperasi milik pelajar di IPT. Okey, kita akan galakkan pelajar untuk menjadi peniaga atau usahawan di Politeknik. Okey. Dan di sini diperuntukkan 30 juta 20 juta ya untuk pembiayaan mikro KPT MDEC siswa penuh ya dengan kerjasama Tekun Nasional. Okey, siapa pelajar yang dekat sini, okey, nanti akan ada slide yang untuk KPT Tekun itu. KPT MDEC, MEDEC ya. Yang mana pelajar selalunya kita dapat respon yang dia orang tak ada modal nak berniaga. Jadi Tekun Nasional ini KPT ya kerjasama dengan Tekun Nasional untuk memberi pinjaman ya kepada pelajar sebagai modal untuk dia berniaga. Jadi tak ada alasan dah untuk pelajar kata tak ada modal. Okey, tapi ni pinjaman lah, bukan dia bagi free gitu je. Okey, jadi kita pun sebagai usahawan, awal kita nak jadi usahawan tu kita perlu ada modal. Okey, jadi modal tu kebanyakannya memang tak free lah, ya, tidak percuma. Okey, memang ya kalau kita usahawan dekat luar dia kena pinjam bank lah, ya, pinjam mak ayah lah. Ya, jadi pinjam kena bayar balik tak? Kena tak? Ada sini pinjam tak bayar balik dah? Ya, kena kan? Ada tak kat sini yang pinjam tak bayar dah? Ada? Pinjam kat mak ayah lah selalu gitu. Kan? Mak ayah senang lah. Ya. Okey, jadi ni kalau pinjam institusi kewangan dan sebagainya memang kita kena bayar balik lah. Okey, dan pihak Tekun telah ambil inisiatif ini untuk
bekerjasama dengan KPT bagi memberi pinjaman kepada pelajar. Okey. Dan KPT juga memperuntukkan 100,000 untuk pelaksanaan program reskilling and upskilling melalui inisiatif Penjana. Okey, yang ini lebih pada graduan kalau tak silap saya. Okey, seterusnya kita tengok daripada KPI JPPKK, KPI Poli, kita tengok KPI kita pula. Ni KPI ni datangnya daripada JPPKK lah. Okey, dia telah senaraikan beberapa KPI berdasarkan 3 teras. Okey, kita tengok kalau siapa yang dapat melihat. Kalau siapalah yang dapat melihat. Okey. Dia orang ni boleh masuk classroom untuk tengok slide. Memang tak boleh. Okey, tak apa. Okey. Tak apalah, saya bacalah sikit-sikit you all pun dapat teka lah yang mana satu. Kalau 1, 2, 3 tu nampak lagi kan? Okey, so kita ada 3 teras dekat sini, teras KPI kita. Teras yang pertama adalah ekosistem bersinergi. Okey, KPI di bawah ekosistem ni kita ada 3. Satunya adalah peratusan usahawan pelajar menjalankan perniagaan semasa dalam pengajian. You all nanti bila dah ada kursus-kursus ataupun subjek yang you all ambil dalam you all punya silibus nanti akan ada kursus kesawanan dan you all memang diwajibkan untuk berniaga. Bukan dummy. Diwajibkan berniaga. Jadi kita akan develop sikit-sikit lah daripada situ. Okey, yang kedua adalah peratusan usahawan graduan mencuburi bidang kesawanan selepas menamatkan pengajian. Itu saya highlight hijau sebab apa? Sebab dia merupakan KPI yang juga memenuhi KPI Polimas. Okey, jadi kita akan cuba untuk keluarkan graduan. Siapa graduan? Graduan tu siapa? Pelajar kita. Apa baru masuk? Apa bukan graduan? You all pelajar lagi. Okay? You all diistilahkan sebagai pelajar semasa. Graduan ni adalah pelajar yang telah tamat belajar. Tamat belajar, dapat diploma. Okay. Dan dia menggunakan ilmu kesawanan dia untuk berniaga lah. Jadi kita nak lahirkan ramai graduan yang berniaga. Okay, jadi itu adalah antara KPI kita. Dan seterusnya di bawah ekosistem bersinergi kita ada KPI bilangan tenaga pengajar yang mempunyai kesepakaran kesawanan. Yang ni kita di peringkat pensyarah ataupun mentor, kita juga perlu digilap. Pensyarah juga perlu gilap perlu cari banyak ilmu. Ilmu ni dia kena belajar setiap maksudnya kita panggil apa? Selalu kita belajar, kita ilmu tu mesti kena ada tambahan. Kan kita kena tambah ilmu kita. Kadang-kadang kita berasa kita dah pandai dah. Tapi sebenarnya bila kita ni berada dalam era teknologi semakin hari semakin canggih dan sebagainya, so ilmu-ilmu tu kita kena tambahlah. Contohnya ni bila COVID datang ni, COVID-19, dulu kita buat pengajaran secara bersemuka, masuk kelas, bersemuka dengan pelajar tak kerti jawab, tarik telinga. Boleh tarik telinga? Tak adalah, saja je. Okay. So kita boleh tanya pelajar, pelajar jawab. Okay. Kita ramah mesra dengan pelajar. Tapi sekarang ni bila dah ada kekangan,
kita pun belajar macam mana nak buat kelas secara online, ya, atas talian, ya. Walaupun orang kata apa, walaupun jauh tapi kita jauh tapi dekat macam mana kita dia punya istilah? Jauh di mata, dekat di hati. Oh. Boleh jugalah. Ya. Jadi kelas secara online tu kita akan buka kamera. Okey, semua buka kamera. Kan? So saya nak tengok seorang-seorang ada ke tidak. Ya, kadang-kadang tak buka kamera tu dia masuk contoh Google Meet ke, Classroom ke. Lepas tu sebenarnya hilang ataupun lena. Lena, ya. Kan? Jadi pensyarah yang agak tegas sikit, semua buka kamera. Saya nak tengok. Ya, saya bercakap dengan kerusi ke, dengan katil ke, dengan dinding ke, atau cakap dengan manusia. Kan? Jadi tak apa. Okey, itu pendekatan pensyarah masing-masing lah, ya. Okey, so untuk teras yang kedua iaitu kolaborasi berimpak tinggi, kita ada KPI yang keempat iaitu bilangan kolaborasi agensi atau industri atau NGO atau persatuan dengan institusi. Okey. Alhamdulillah kita di unit kesawanan kita ada kolaborasi dengan pihak Pharma. Ya, pihak Pharma dan juga pihak Tekun juga Kalau di Polimas tu ya, Pharma banyak membantu kita lah ya dalam develop bagi peruntukan, bagi ilmu pada pelajar dan juga pensyarah lah. Okey, nanti kita tengok sikit apa benda yang dia bagi kita. Okey, seterusnya adalah yang kelima, bilangan syarikat atau enterprise atau projek perniagaan yang berjaya mendapatkan suntikan dana. Ya, maksudnya dekat sini syarikat-syarikat kita dekat luar sana sebenarnya ada syarikat yang dia nak donate ataupun dia nak bagi dekat kita ilmu, bagi dari segi ilmu keuangan, bagi segi peralatan untuk dia develop kita jadi usahawan. Jadi dia ada yang syarikat tu dia bagi 100%, ya, kita tak perlu keluarkan peruntukan lain. Okay, dia bagi 100% untuk develop pelajar-pelajar kita. Okay, jadi ada syarikat-syarikat kat luar sana yang memang dia berminat untuk mempertingkatkan ilmu pelajar dalam bidang kesawanan. Okay, yang itu yang berimpak tinggi lah. Dan seterusnya adalah teras yang seterusnya adalah inovasi dan teknologi dalam kesawanan. Okay, yang ini KPI kita yang ke-6, ya, dia merangkumi bilangan pelajar terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh institusi. Okay, kita akan buat beberapa program untuk pelajar politeknik semua, ya, terutamanya yang ada di politeknik lah. Ya, sekarang ni pelajar 1 dan pelajar semester 5 sahaja yang ada di politeknik. Ya, pelajar lain semua secara online. Okay. Dan seterusnya akhir sekali KPI yang ke-7, ya, bilangan syarikat pemula atau start pelajar yang berteraskan inovasi dan teknologi. Kalau boleh kita nak pelajar kita bila dia start atau memulakan perniagaan, perniagaan dia perniagaan yang ada inovasi dan juga teknologi lah. Okey, seterusnya peranan unit. Okey. Peranan unit pembangunan kesawanan Polimas. Okey. Saya bacalah ya sebab memang you all tak apa-apa nak nampak. Okey. So, melaksanakan pelbagai aktiviti untuk memberikan pendedahan asas kepada para pelajar dan staf tentang ilmu kesawanan di samping menarik minat pelajar untuk menjadikan kesawanan sebagai kerjaya pilihan ya setelah tamat pengajian kelak. Ya, ada setengah nanti you all dah tamat belajar, tak tahu nak buat apa. Kan? Tak tahu nak buat apa. Kalau kata kita ada tempoh masa contohlah 3 bulan sebelum kita boleh sambung belajar contohnya kan. Ya, kita ada tempoh masa ya sebelum kita masuk ke IPT. Jadi dalam masa tempoh 3 bulan tu kita nak nganga saja ke? Agak-agak awak? Bagus. Ya, pelajar macam ni memang bagus.
So hampa buat apa? Kerja part time, ya. Okay, ada setengah orang dia tak nak terikat dengan jam masa pekerjaan. Ya, contohnya kalau kerja part time, dia masuk pukul 9, dia kena balik pukul 6. Betul? Ada setengah orang tak mau lagu tu. So apa dia buat? Ya, siapa yang dia rasa dia ada tanggungjawab, okey, dia tak mau duduk saja, selalunya dia akan buat berniaga lah. Dia pandai apa? Buat kek. So berniaga lah buat kek. Kan? Pendapatan kek tu lagi tinggi. Kan? Dia seronok nak berniaga, dia dah lupa dah dia nak sambung belajar. Ada? Ada. Ya. Ya, sebab hak duk masuk tu lebih banyak. No? So sambil-sambil tu ya, 3 bulan tu bolehlah ya, kita tak nak bergantung pada mak ayah lagi kan. Dah besar lah kan. Kalau kita berasa kita dah besar, bukanlah besar ni kita rasa kita dah agak dewasa, agak dewasa. You all dewasa belum? Masih remaja Okey, so kita kalau ada orang kata apa, pemikiran yang mana tak nak menyusahkan mak ayah lagi. Mak ayah pun ada adik-adik kat bawah kan. Nak sara, nak itu, nak ini. So kita inisiatif sendirilah ya untuk pastikan kita ada duit belanja lah ya, sebab kita pun ada keinginan. Betul? Jadi takkan semua nak minta, mak nak minta RM50 kan? Mak nak minta RM5 je untuk bubur minyak motor. Alah, kan? Jadi kita cubalah untuk majukan diri sikit, ya. Walaupun kita kata okey, tak apalah 3 bulan, tapi at least kita ada ilmu kesawanan tu untuk kita buat something lah kan. Okey. So, seterusnya peranan UPU ni adalah untuk memberi galakan dan sokongan kepada para pelajar dan alumni yang telah membuka perniagaan. Okey, jadi yang dah buka perniagaan tu kita akan cuba untuk bagi galakan dan sokongan lah. Okey, kita ada pergi buat lawatan ke outlet bekas pelajar kita. Ada bekas pelajar yang buka kilang dia buka. Ya. Ada anak PA saya tu, dia buka kilang untuk proses bongkah cendawan. Dulu dia jual cendawan. Okey. Tapi bila dia sendiri nakkan bongkah cendawan, tapi bongkah cendawan tak banyak dijual. Tak ramai orang yang keluarkan bongkah cendawan. Okey. Jadi dia buat sendiri. Bila dia buat sendiri, ada permintaan pula. Orang yang tanam cendawan, ya, jual cendawan tu memang nakkan bongkah tu macam dia dululah. Jadi now dia buka kilang buat bongkah cendawan. Kita pergi baru ni, RTM ada buat sedikit rancangan lah. Ya, rancangan untuk TVET ni. RTM tau datang. Ya, pergilah kita ni ke kilangnya. Di sini je, Kepala Batas. Okey. Okey. So lagi peranan kita adalah menyertai pelbagai program dan aktiviti kesawanan di peringkat antarabangsa, kebangsaan dan politeknik serta college community. Serta college community pula. Okey, so kita ada juga beberapa program, okey, peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan dan sebagainya. So nanti saya share juga dalam slide ini, kita dapat penghargaan. Okey, anugerah dan penghargaan dan juga semua aktiviti yang telah kita buatlah selama 3 tahun ke belakang ni. Okey. Dan unit pembangunan kesawanan juga telah mengadakan berbagai program dan usaha memertabatkan kesawanan sebagai salah satu bidang yang harus diterap kepada seluruh warga Polymas agar menjadi budaya dan diaplikasikan di dalam ataupun di luar kampus. Okay, kat dalam ni kalau semasa you all belajar ni pun untuk dapat diploma, you all juga boleh berniaga sebenarnya. Okay, kita akan develop you all lah. Yang betul-betul berminat lah, memang kena bagi komitmen sikit. Ya.
Saya sebenarnya memang selut pada pelajar yang dapat bahagi masa. Bagi masa untuk akademik, bagi masa untuk luar akademik. Okey. Jadi pelajar-pelajar ini dia bila dia pandai mengurus, insya-Allah dia akan berjaya. Okey. Jadi kita cubalah ya. Sebab kita kadang-kadang kita ni pandai tapi pengurusan tu agak kurang sikit. Okey. Jadi dia kadang-kadang jadi kelengkabut, kan? Okey. So kita pergi pula kepada slide seterusnya, PMP keusahawanan di Polymas. Okey, yang ni yang saya kata tadi, kita akan ada subjek So kursus keusahawanan ini adalah salah satu kursus wajib ya bagi semua pelajar merentas jabatan. Kita ada DPB 2012, ini kod lama. Okey, kod baru dia adalah MPU 2012 bila syllabus itu kita revise balik. Ya, tapi masih lagi menggunakan nama kod yang sama ataupun nama kursus yang sama, iaitu entrepreneurship. Okay, yang ini di semua jabatan ada. Okay, so kita ada DPB 5063. Okay, ini pun kod lama sebenarnya. Ya, for digital entrepreneurship development. Okay, untuk jabatan perdagangan. Okay, kod untuk semester ni kita tak tawarkan ya sebab kita akan ada digital entrepreneurship untuk kod yang baru ya, syllabus baru. Okey, insya-Allah you all lah antara yang akan mengambil kursus ini di semester 5 kalau tak silap saya. Kalau yang DPB 5063 ni pelajar semester 4 yang ambil. Okey, but you all cohort yang baru, syllabus baru, so you akan ambil di semester 5. Okey, so ini merupakan satu kursus elektif wajib ya yang ditawarkan kepada para pelajar jabatan perdagangan bagi mempergiatkan lagi pemasaran menggunakan media sosial dengan bantuan MDEC. Okey, Malaysian Digital Economic Corporation ni pun adalah antara agensi yang memang banyak sangat membantu politeknik dan college community ya dalam merealisasikan misi dan visi JPPKK. Okey. Dan kita ada juga kelab usahawan muda. Okey, kelab usahawan muda. Okey. Kenapa kita ada kelab ni? Kita nak melahirkan lebih ramai lagi usahawan yang akan bertindak sebagai pemangkin kepada transformasi ekonomi negara. Ya, kepada ekonomi yang berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi ke arah pencapaian status negara maju menjelang yang ini 2020 dah lepas dah ya. Okey, jadi maksudnya bila kelab usahawan muda ni, okey, dia merupakan orang kata apa, pemangkin lah ya. Kita ada kelab, okey, kita akan buat aktiviti dan dia adalah antara orang kata apa, pemangkin lah kepada transformasi ekonomi negara. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cadangan aktiviti untuk semester ini. Okey. Okey, untuk awal bulan ini kita akan cuba untuk merealisasikan kursus BMC kita ataupun Business Model Canvas. Ya, Business Model Canvas. Okey. Kita cadangkan 1/3 ya, tapi dah lepas dah, jadi kita akan cuba untuk injak dia punya tarikh tu ya. Jadi sasarannya adalah pensyarah MPU 2012 dan juga pensyarah DPB 5063 lah. Okey, dan kita juga akan masukkan juga pelajar. Okey, seterusnya kita akan cuba untuk melaksanakan webinar ya, Jom Berniaga Online at Polymas 2021. Okey, jadi kita akan cuba untuk panggil ya beberapa pakar keusahawanan ya, usahawan yang berjaya, alumni kita dan juga pihak tekun itu untuk datang bagi taklimat lah. Bagi taklimat, kongsi pengalaman.
Okey, supaya kita bersemangat ya untuk menjadi seorang usahawan lah. Jadi kita plan ya untuk buat pada 8 hari bulan 4 ini. So sasaran kita adalah 1,000 pelajar Polimas daripada berbagai jabatan. Kita cuba untuk lakukan sebab webinar ni kita ada experience pernah buat webinar peringkat kebangsaan. Sebab peringkat kebangsaan maksudnya satu Malaysia ya dengar webinar kita. Ya, kita jemput pakar keusahawanan, okey, kewangan. Kita jemput usahawan berjaya. Ya. Kita jemput juga pelajar-pelajar yang memang ada perniagaan dan perniagaan dia berkembang sangat memberangsangkan. Okey, ada beberapa cawangan. Okey, jadi kita panggil untuk bagi sesi kita kata macam motivasi lah. Ya, memang dan kita memang mendapat sambutan yang sangat-sangat baik. Okey. Okey, seterusnya kita akan cuba untuk buat kempen pendaftaran perniagaan pelajar semester 4 dan semester 5. Okey, jadi semester 4, semester 5 ni kita tambah lagi dia punya orang kata apa? Ilmu dan juga pengetahuan. Kita cuba untuk dapatkan pihak SSM ya, pendaftaran syarikat untuk bagi untuk bagi taklimat dan juga untuk membuka peluang kepada pelajar semester 4 dan 5 ni mendaftar syarikat secara percuma. Ya, kita cuba untuk dapatkan. Dan kita pada masa ini kita juga akan buat bazar online ya dalam kempen ini, bazar online. Okey, yang mana kan pada bulan 4 ni kita akan berada dalam bulan Ramadan. Kan, Ramadan ni kalau berniaga ni memang cukup lakulah. Sebab kita ni lapang aja. Tengok semua nak. Betul? Tengok hijau sikit, ya Allah sedapnya hijau. Tengok merah, ya Allah sedapnya. Kan? Jadi semua ya, air mineral pun ni hak kosong tu pun rasa macam ya Allah. Kan? Orang yang beriman, Allah sabar kan. Okey, so kita cuba untuk buka ya bazar online, bukan bazar offline Kita tak berniaga di tepi-tepi jalan ni tak. Jalan ni. Tepi-tepi ni ke kat dataran ke tak. Ya. Kita cuba untuk buat secara online ya. Lagipun selepas Ramadan kita ada Aidilfitri. Ya. Aidilfitri tu kita nak tudung barulah. Ya. Baju raya barulah, kasut barulah. Ke you all tak semangat? Ya. Nanti kita cakap je tak semangat lagi dekat 2-3 hari kawan tu tunjuk beg baru, kawan ni tunjuk kasut baru, kawan ni tunjuk tudung baru, kita pun nak kan. Jadi kita cubalah. Okey, so selain daripada itu kita akan ada kempen kesedaran e-wallet. Sekarang ni senang aja nak beli, tekan di telefon sahaja, betul? Tapi kena make sure ada duit dalam account bank lah. Ya, account bank transfer ke payment gateway. Ya, ataupun kita ada macam-macam e-wallet. Ya, Tashengo lah, Boost lah. Apa lagi? Shopee Pay kan? Pun boleh juga untuk beli di kedai-kedai. Ya, Shopee Pay tu. Saya ingat untuk Shopee je. Ya, rupanya dekat luar pun boleh. Okey, jadi semua-semua tu. Okey, jadi senang sangat. Jadi mak ayah sekarang ni kena berhati-hati. Takut anak-anak dia memesan, kita nak bayar. Kan? Sekarang pesan Food Panda, dia pesan-pesan, dia cash on delivery. Maksudnya dah sampai kena bayar. Kan? Dia tengok alah dah sampai pek depan rumah. Okey, kena bayar RM50 untuk makanan semua. Mak tak tahu pun.
You buat macam tu tak? Tak no, sendirilah bayang no. Okay, so tak apa. Okay, kita juga dekat sini kita akan cuba untuk, kalau kita boleh taklimat tekun di aktiviti kita di yang kedua tu, kita akan cuba untuk buat di aktiviti kita yang nombor 3 tu dekat kempen tu ya. Kita tarikh aktiviti tu tersebut kita plan 14 hingga 15 bulan 4 ya, tetapi okey, kita punya sasaran pesertanya daripada pelajar semester 4 dan 5, daripada pelajar Polimas Pelbagai Jabatan. Okey, dan bazar online ni walaupun kita buat kempen ni 14-15, tapi kita akan cuba bazar online tu dibuka sehingga 6 hari bulan 5. Okey, sempena Ramadan dan Aidilfitri. Ya, berniagalah ya sampai raya lah. Lepas tu boleh sambung juga Okey, so seterusnya kita akan buat bengkel pengurusan kewangan syarikat. Okey, yang ini pun kita nampak satu ilmu yang perlu bagi seorang usahawan. Sebab usahawan ni kadang-kadang dia berniaga bagus, promosi bagus dan sebagainya, dan dia boleh dapat pendapatan yang tinggi, tapi dia gagal untuk menguruskan wang dia. Sebab apa? Tak pernah dapat duit banyak, kan? Bila dapat duit banyak kan, dia tak tahu nak urus. Untuk modal semula, untuk kecemasan, untuk macam-macam lah, promosi dan sebagainya. Dia ingat yang dapat tu semua duit dia dan dia boleh belanja. Okey, jadi kadang-kadang pengurusan kewangan tu agak lemah lah. Okey, jadi kita akan cuba untuk buat bengkel yang mana kita sasarkan 40 orang pelajar Polimas lah daripada pelbagai jabatan ya. Kita rancang 20 hari bulan 5 lah kita cuba untuk laksanakan. Okey, yang kelima tu adalah lawatan ke Serawin. Sdn Berhad ni adalah merupakan syarikat yang kita akan buat kolaborasi ya. Dia merupakan bekas pelajar Polimas, okey, engineering. Okey, dia akan berkolaborasi dengan unit kita dan juga alumni. Ya, sebab dia bekas pelajar ya. Dia bagi banyak ilmu dan juga peruntukan kepada Polimas lah. Tapi kita belum sign agreement lagi sebab hari tu bukan tak sempat. Kita ni sekejap lagi di bawah PKP, PKPB, PKPP macam tu kan. Jadi kita, sebab syarikat Serawin ni dia kat Melaka. Okay, dia nak merentas negeri tak boleh. Okay, so tak apa, kita hold on dulu yang itu. Okay. Jadi seterusnya kita tengok kepada kolaborasi ni. Ini yang pihak Pharma yang saya cakap tadi. Okay, Pharma ni dia merupakan dia telah menubuhkan ya Malaysian Agro Entrepreneurial Club for University Students atau dikenali sebagai MyAgroSys ya. Dia ditubuhkan pada Disember 2011 ya. Untuk siapa? Untuk pelajar IPT ya, bagi memberikan pendedahan dan dorongan kepada mereka mencuburi bidang keusahawanan, pertanian dan agro makanan. Okey. So Kelab AgroSys ini ditubuhkan oleh pelajar IPT dan dibimbing oleh agensi kerajaan ni ya, di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ya, MAFI. Dan melalui usaha ini pihak Pharma dia mengharapkan supaya pelajar menyertai Kelab MyAgroSys dan dapat meneruskan transformasi perniagaan dan agro makanan ke arah sektor yang lebih moden, dinamik serta berdaya saing pada masa akan datang. Okey, untuk Polimas kita ada agro ladang dan agro niaga. Okey. Di bawah MyAgroSys kita ada beberapa sub lah. Ya, so antaranya adalah agro ladang. Okey, agro ladang dia berkaitan dengan ternakan, ya, berkaitan dengan perikanan, tanaman dan sebagainya. So untuk Polimas kita ada ladang
penternakan kelulut. Ladang, kita panggil ladang ya Tuan Zaki. Pusat R&D kelulut. Siapa tak pernah tengok kelulut, tak pernah tengok bongkah kelulut, tak pernah rasa madu kelulut, boleh jual. Tuan Zaki kata boleh berjoging sambil orang kata apa, menikmati keindahan alam kat belakang tu. Okey, ada ladang R&D kelulut. Okey, ini semua bawa usaha sama Fama lah. Okey, dan dikendalikan oleh Tuan Zaki sendiri. Okey, boleh pergi melawat-melawat kat belakang tu. Okey. Dan di bawah okey, yang ni ada saya letak apa ni? Gambar, beberapa gambar kelulut ya. Kita ada 6 bongkah ya Tuan Zaki. 6 bongkah. Maksudnya 6 bongkah 6 koloni, betul? Okey, kelulut. Jadi kita pun ada teknologi acuan kelulut tu daripada JKM. JKM bahagian plastik kan? Diploma plastik. Buat sarang, kita panggil apa? Kita panggil mold dia tu kan? Acuan sarang kelulut. So kita gunalah ya, supaya kita boleh dapat madu kelulut yang lebih banyak dan lebih berkualiti. Okey, jadi itu di bawah agro ladang. Okey. Seterusnya di bawah agro niaga kita ada K-Shop dan juga MyCoffee. K-Shop dan juga MyCoffee. Kalau you tengok dekat dataran kita ni, kebanyakan lot di dataran itu dia ada papan tanda K-Shop. Okey, papan tanda K-Shop. Okey, K-Shop ni dia adalah agrobazar ya. Outlet yang dimiliki oleh usahawan yang dinaik taraf menjadi outlet di bawah bimbingan Fama serta memfokuskan aktiviti pemborongan dan peruncitan produk proses keluaran industri asas tani. Itu dia punya ni ya, K-Shop kita. Dan kita ada juga MyCoffee ya, MyCoffee ya. MyCoffee ni berperanan membangunkan usahawan MyAgrosis di peringkat IPT seluruh Malaysia ya, bukan ada di Polimas saja, ada di IPT seluruh Malaysia. Dan usaha muda di pasaran terbuka Malaysia ya, terdapat 2 pakej perniagaan yang ditawarkan oleh MyCoffee, iaitu kios lipat dan kios mudah alih. Ya. So kita ada kios tu dekat MK kita. Dan sebelum ni memang senior you all duk meniaga kopi itulah. Sekejap dekat Student Mall, sekejap dekat depan koperasi, sekejap dekat dataran. Okay. Sebab dia boleh, dia mudah alih, boleh bergerak. Okay. Jadi kalau ada karnival mana-mana, kita akan minta MyCoffee untuk bergerak jugalah. Yeah. Okay, so seterusnya kolaborasi tekun nasional. Okey, kolaborasi ni adalah di peringkat KPT lah. Okey, KPT telah menandatangani perjanjian dengan tekun nasional. Okey, so kita tengok apa program ni. Program ni adalah merupakan program mikrokredit yang ditawarkan kepada usahawan pelajar daripada universiti awam, politeknik dan kolej komuniti. Dan yang bagusnya, yang baiknya adalah Polimas merupakan antara 6 politeknik dan kolej komuniti yang dipilih sebagai perintis. Okey, buat masa sekarang kita ada 2 pelajar yang telah memohon pinjaman ya untuk perniagaan dia. Okey, dan proses itu telah di peringkat akhir. Okey, nanti kita akan cuba untuk update ya, sama ada dia berjaya atau tidak. Okey, tapi insya-Allah ya, insya-Allah nampak tu macam berjaya sebab kita dah tapis di peringkat unit ya, pelajar pun memang bagus. Okey, dan kita yakin dia bertanggungjawab, dia ada tanggungjawab, dia ada potensi untuk berjaya
berjaya dalam dia punya perniagaan dan juga berjaya nak bayar balik. Okey. Sebab komisen dapat pun beribu-ribu setiap bulan. Okey, so kita tengok dataran keusahawanan. Ini kita punya dataran. Nak tahu dataran kita kat mana ni? Kat sebelah ni je. Sebelah Dewan. Okey. Sekejap lagi keluar. Ya, bolehlah pusing kat tepi tu, boleh tengok dataran kita. Okey. So dataran kita ni sejak COVID tu memang tak buka lagi. Okey. Jadi kita ni sekarang dalam proses untuk nak buka semula. Okey, jadi kita dah ada beberapa siri mesyuarat, perbincangan, dan petang ni juga kita ada perbincangan dengan alumni. Kita cuba untuk memeriahkan balik dataran kita, okay, supaya boleh bagi manfaat kepada you all semua lah. Okay. Okay, so dia juga masa pelancaran dia, ya, bukan Cancalang yang datang ni buat pelancaran tu, kita punya ketua pengarah. Ya, dulu kita ada servis laptop lah kat situ, kita ada incubator fotografi, ya. Sekarang ni yang buka di dataran itu adalah spa. Kita ada spa. Kat sini kita tak ada diploma spa dan kecantikan, tak ada. Tapi kita ada spa di dataran tu. Siapa nak massage, siapa nak buat pedicure, manicure, siapa nak buat facial, ya. Boleh kita pergi ke spa, nama spa kita Honey Spa. Ya, dikendalikan oleh Puan Nomiza, salah seorang daripada AJK Unit Keusahawanan. Ya, dia memang minat bahagian kecantikan ni. Okay, jadi dia pun dah develop. Sekarang kita ada 5 orang kita pakai peserta di bawah incubator Honey Spa. Okay, dia orang pun dah pergi beberapa kursus. Ya, dan juga dah pergi melawat beberapa spa di college community dan IPT yang lain. So dia orang memang berkemahiran lah dalam melaksanakan, ya, orang kata apa, operasi spa tersebut lah. Okay. So bolehlah sekali sekala siapa rasa nak glowing sikit ke, ya, glowing ni pun boleh meningkatkan semangat kita untuk belajar. Ya. Tak. Kita yakin, ya, kita orang kata keyakinan tu mendorong kita, ya, untuk lebih bersemangat. Ya, lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Tu. Okey, tak apalah. Seterusnya. Okey, ini dia punya proses lah sebenarnya, ya. Proses yang kita duk sembang-sembang tadi. Okey, input di peringkat kita ada fasiliti yang bagus, ya, kita ada polisi, ya, kita ada unit keusahawanan, carta dan sebagainya, kita ada mentor dan juga coach, ya, dari kalangan lecturer dan juga industri. Kita ada ekosistem yang bagus di Politeknik. Kita ada juga mentor dan coach dari kalangan usahawan dan juga daripada sokongan daripada alumni. Dan input-input ini kita proses melalui apa? Melalui projek-projek keusahawanan, melalui student enterprise, ya. Kita wujudkan perniagaan di kalangan pelajar. Dari segi kreativiti dan innovation, kita ada juga produk-produk ataupun produk lah, ya, produk perniagaan kita yang kita masuk competition, ya, pertandingan, ya, terutamanya iCompact. iCompact ni adalah satu kebanggaan Polymas lah. Ya, iCompact setiap tahun akan ada. So pertandingan itu ada yang kita dapat gold dan sebagainya. Jadi kita juga proses kita juga ada teaching and learning. Ya, kita belajar melalui kursus dan sebagainya. Training, ya, kita ada latihan dan juga kita buat juga research. R&D Kelulut tu adalah antara research yang kita buat lah. Jadi melalui proses ini apa yang keluar adalah kita harapkan
bilangan usahawan semakin meningkat. Okay, number of entrepreneurs, numbers of ideas and produk-produk baru daripada inovasi. Number of collaboration, kita collaborate, bekerjasama dengan pihak-pihak luar, agensi dan juga industri. Percent of students involvement, kita kalau boleh nak meningkatkan lagi penglibatan pelajar-pelajar dalam keusahawanan. Contribution towards society, kita juga selain daripada kita buat aktiviti dalam Polymas, kita juga akan cuba untuk beramah mesra dengan kita punya community. Kita akan buat aktiviti yang CSR lah, kebanyakannya. Dan juga awards daripada sini, daripada proses ini, kita harap kita boleh keluarkan lagi penghargaan ataupun anugerah yang kita boleh capai. Okay, kita tengok anugerah dan penghargaan yang kita capai selama ini. Saya ambil daripada tahun 2017 lah. Okay, ini adalah PEA 2017, iaitu Polytechnic Entrepreneurship Award. Kita dapat beberapa award dekat sini. Okay. Memang pelajar yang terpilih ini adalah pelajar yang memang committed lah. Bila committed, sebab itu kita kita dapat anugerah kan. Okay, seterusnya adalah anugerah MOE 2018 Entrepreneurial Award. Yang ini pun kita pernah dapat. Okay. Kita nampak tu ada Dr. Aziz, ada Tuan Zaki, ada pengarah kita berada dekat situ. Okay. And then itu adalah antara anugerah lah. Ada lagi sebenarnya anugerah, tapi saya nak masukkan sini banyak sangat. Okay, baru macam tahun lepas pun kita ada dapat juga anugerah dalam GUP 2020. Tapi gambar tu saya cari tak jumpa. Okay, tak apa. Kita pergi kepada aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan. Okay, kita ada YS2P 2018. Okay, so Young Entrepreneur Program 2.0. Okay, yang ini kita buat macam-macam aktiviti lah, larian dan sebagainya. Seterusnya aktiviti gerak usahaan kampus ataupun GUP 2018. Okay, ini adalah di peringkat kebangsaan lah. Semua politeknik akan menyertai gerak usahaan kampus. Seterusnya adalah program pengantarbangsaan Polymas. Yang ini pun menarik juga. Nama pun pengantarbangsaan. Maksudnya kita lawatan kita bukan dalam negara, kita buat luar negara. Okay. Yang pertama tu pergi China. Guangzhou Pangyu Polytechnic Institute, China. Tu yang pergi, kalau tak silap saya, semua yang kat depan ni lah. Dr. Aziza, Puan Mun dan juga Tuan Zaki. Okay, so kita bawa student kita. Okay, pergi tengok politeknik di sana. Cuba untuk tengok bagaimana perniagaan yang dijalankan. Dulu kan viral kan, barang Cina jual borong macam mana dia? Borong Cina borong apa dia? Borong China tu lah, macam tu lah So banyak barang-barang Cina sekarang ni yang agak berkualiti, dan kita nampak pun kalau dalam internet tu kita layari kita punya FB dan sebagainya, ada barang-barang daripada China yang memang berinovasi dan kita rasa macam naklah kan. Kita pun melalui Shopee dan Lazada kita boleh beli pun barang-barangan tersebut kan. Okay, so itu di China. Seterusnya pada tahun 2019, sebelum COVID tu, saya ingat saya bulan 11 macam tu. Okay, saya tak dapat nak sertai kerana ada beberapa kekangan. Okay, yang ini pergi Batam. Program pengantarbangsaan Polymas 2019 di Politeknik Negeri Batam. Okay, jadi seronoklah depa tu. Pergi Batam, dapatkan ilmu-ilmu. Orang Batam pun macam-macam produk inovasi yang dikeluarkan. Antaranya adalah kek apa doktor?
kek pisang. Okey, kek pisang ni pun sedap Dan juga keripik. Kita bukan saja dekat Johor tu pun ada keripik ya kan? Macam-macam keripik ada. Saya dulu belajar di sambung sarjana pendidikan di Kuito. Okey. Kalau nak balik kampung je, wajib pergi dekat Paik Raja tu. Paik Raja tu pergi beli macam-macam keripik ada. Yang saya tak pernah tengok pun ada. Dulu kita makan apa? Apa tu? Yang bubuh dalam apa keripik apa? Tak ingat saya. Okey, saya ingatkan yang itu hanya masuk dalam masakan je, rupanya buat keripik pun boleh Tak ingat saya apa? Tempe, tempe kan. Okey, tempe tu satu makanan yang bagi saya sedap lah. Buat keripik pula, kurap memang tak ingat. Okey, so tahun lepas, ini tahun lepas kita buat kita terlibat dalam Gerak Usaha Kampus 2020 walaupun COVID masa tu memang tengah orang kata apa? COVID tu tengah ganas lah kan. Okey, sampai kita pun tak boleh nak pergi mana, tapi tak apa. Kita adakan juga aktiviti. Yang ini Gerak Usaha Kampus Peringkat Kebangsaan ni di urusan dia adalah PTSS. Okey, dan dia punya AJK-nya adalah Politeknik Zon Utara. Jadi kita ada PTSS, kita ada Polimas, kita ada PTSB, PUO dan juga kolej komuniti lain yang bahagian utara ni. Okey, kita ada pertandingan dan juga aktiviti yang diselenggara oleh politeknik masing-masing. Okey, contoh macam Polimas dapat webinar. Jadi kita cuba untuk memeriahkan Gerak Usaha Kampus ni. Kita buat 4 webinar dalam masa 1 minggu. Asing-asing. Okey, mula-mula dengan agensi kita pancarkan di FB Live. Okey. Kita panggillah agensi yang hari yang mula tu Kita panggil Fama, kita panggil Tekun dan juga kita panggil apa satu lagi Fama, Tekun dengan SSM. Okey. And then yang kedua kita panggil tu pakar keusahawanan. Ada 3 pakar dekat situ yang tengah sekali tu. Kita ada pakar keuangan, kita ada pakar keusahawanan, kita ada pakar motivasi keusahawanan. Okey. Memang dia orang ni memang hebatlah, hebat-hebat. And then seterusnya kita buat webinar bersama usahawan berjaya. Kita ada daripada Strawin, kita ada Dr. Rozmi, kita ada Dr. apa ni yang era Eda tu. Okay, tak ingat nama apa. Ada yang era Eda. Hamkiah. Datuk Hamkiah. Dr. Hamsiah Dr. Hamsiah Datuk dapat. Okey, so dia pun ni pun banyak bagi pengalaman, motivasi. Kita dengar pun macam macam tu kan. Macam tu lah, naik semangat Dan yang paling bestnya adalah kita ada tu pelajar-pelajar kita yang memang sangat-sangat berjaya. Okey, ada 3 orang kat situ. Dan setiap webinar tu ada ada tajuk lah. Ni yang apa ni? Tangan merewang tu yang habis semua melayang ni. Okey, so ini kita dah sampai ke penghujungnya. Okey, so untuk yang terakhir kali, okey, insya-Allah kita ada jumpa lagi tapi yang untuk sesi hari ini, so saya ada kata-kata yang orang kata apa? Untuk kita punya motivasi lah Perjalanan 1000 batu bermula dengan 1 langkah, betul tak? You dah masuk 1 langkah ni dekat Polimas untuk you berjaya. 1 langkah dah masuk dah. Maksudnya lah 1 langkah dah ada dah kan.
Jadi you perlu lagi berjalan, okey, beberapa ribu langkah tu nak berjaya, okey, tapi you dah sebenarnya dah memulakan dengan satu langkah masuk ke Polymas. Okey. So sini ayo, okey. Kita jadikan impian kita satu kenyataan. Maksudnya kita nak berjaya dalam akademik dan insya-Allah, okey, kita juga boleh pupuk minat kita dalam perniagaan. Semua orang boleh jadi usahawan, insya-Allah. Okey, jadi kita hanya perlu ilmu, okey, dan di Polymas ni kita boleh pupuk ilmu tu untuk menjadikan ia satu kenyataan lah. Okey. So terima kasih banyak. Okey, kalau ada persoalan dan sebagainya, kamu semua boleh datang ke unit kesawanan di Polymas lah, di bangunan berhadapan dengan Jabatan Perdagangan dan juga Jabatan Pengajian Am kat ujung sekali. You masuk daripada pintu utama tu. Okay, you dah nampak dah sebenarnya unit kesawanan dekat situ. Okay, jadi boleh juga layari Facebook, Insta, unit kesawanan, unit pembangunan kesawanan Polymas. Ya, apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan kesawanan ataupun Polymas, you boleh hashtag lah UPU Polymas dan juga Polymas. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sebenarnya saya nak bawa seorang senior you all. Ya, dah grad pun pelajar itu, masih lagi menjalankan perniagaan. Ya, dulu dalam kampus ni dia berniaga kek. Kek dia memang laku lah. Ya. Cik Anis. Okey, dia punya jenama kek dia Mek Maneh. Mek Maneh. Mek Maneh, kenal ikut dah. Okey. Saya jemput dia ya untuk bagi untuk share pengalaman dan bagi motivasi dekat you all semua. Okey. Tapi dia dah setuju pada permulaannya, tapi petang kemarin dia WhatsApp saya, dia baru teringat dia ada appointment doktor. Jadi tak boleh nak bersama-sama. Jadi saya pun tak naklah ambil masa you all yang lama dah lapar kan. Dah lapar. Okey. Pukul apa ah? Pukul 12? Oh, dekat lah, dekat ke 12 dah. Sebenarnya sampai 12.30 ni. Ke saya nak berceloteh lagi? Tak mau dah, tak mau lapar kan? Tengok bulan puasa tak tahu lah macam mana Okey, tak apa. Okey, faham. Okey, pelajar ni memang cepat lapar. Okey, anak saya pun dia belajar online. Sekejap lagi makan. Dah makan nak lena pula. Betul. Hampa jangan duk buat gitulah. Sak dah lah. Okey, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Siti Hasmiza di atas taklimat sebentar tadi.